Salam sejahtera kepada semua. Baik, untuk hari ini kita akan berbincang tentang Komsas dan tata bahasa, iaitu bahagian sintaksis dan juga peribahasa. Jadi terlebih dahulu, cikgu hendak murid-murid sekalian merujuk latihan yang telah pun cikgu kongsikan tadi. Okay, jadi kita lihat bersama-sama. Saya akan share ya. Saya akan kongsikan paparan skrin saya. Baik. Kita lihat bersama-sama. Sebelum ini, cikgu sekali lagi mengingatkan murid-murid sekalian supaya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP COVID-19 ini, ya, harap-harap murid-murid sekalian duduk di rumah saja, jangan pergi ke mana-mana, bantulah negara kita, bantulah kerajaan untuk memerangi wabak yang sesungguhnya amat menakutkan ini. Ya, selagi kita menjaga kebersihan diri, selagi kita menjaga kesihatan diri dan juga selagi kita mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan ini dengan baiknya, cikgu yakin kita dapat berjaya memerangi wabak COVID-19 sebagaimana kejayaan yang telah pun diperoleh di negara-negara jiran seperti di negara China. Baik. Jadi untuk minggu ini kita akan lihat pemahaman Komsas. Ya, sebelum ini saya akan cikgu akan kongsikan ya analisis kekerapan soalan Komsas ya dari November 2016 ya sehingga November 2019 ya. Jadual ini cikgu letak sampai Jun 2020 supaya nanti pada bulan Jun dapatlah murid-murid sekalian melengkapkannya. Okay, kalau kita perhatikan, memang ramalan kita sekarang belum tepat lagi kerana kita perlu tunggu peperiksaan bulan Jun, iaitu Kertas Bahasa Melayu Ulangan bulan Jun tahun ini, barulah kita dapat membuat ramalan yang lebih tepat untuk bulan November tahun ini. Okay. Kepada murid tingkatan 4 pula, kita akan lihat bagaimana keadaannya pula. Sebab sebenarnya untuk murid tingkatan 4 nanti akan ada peperiksaan SPM format baharu yang sebenarnya apabila cikgu meneliti format baharu tersebut, cikgu mendapati bahawa sebenarnya formatnya lebih kurang sama saja, cuma susunan soalan itu yang akan diubah-ubah sedikit. Okay? Baik. Untuk kalau kita perhatikan, sebab hari ini cikgu akan fokus pada prosa moden sahaja, ya, iaitu cerpen sahaja. Kalau kita perhatikan dalam tempo ini, ya, iaitu bahagian ini, kalau kita perhatikan bahagian ini, ya, cerpen, tahun lepas, bulan November 2019, yang keluar ialah Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, ya, iaitu ini. Ya. Jadi, cerpen tingkatan 4 Jaket Kulit Kijang dari Istanbul telah pun disoal dalam SPM November 2019 dan sebelum itu Jun 2019 cerpen yang keluar adalah cerpen tingkatan 5 Cinta Ahmad Mutawakil. Okay. Ini bererti pada tahun ini walaupun kita belum tahu lagi bulan Jun keluar apa, tetapi kalau kita perhatikan tinggal satu-satunya cerpen yang belum keluar ialah cerpen tingkatan 4 Munshi, ya, belum ditanya lagi. Dan satu lagi cerpen yang cikgu rasa ada juga kemungkinan akan keluar ialah cerpen tingkatan 5 iaitu Gerhana Manusia. Cikgu meramalkan Gerhana Manusia ini penting sebab kalau kita lihat analisis Gerhana Manusia ini sudah lama. Ya, sudah lama semenjak November 2016 lagi. Ya, jadi maksudnya ada kemungkinan cerpen yang telah pun keluar boleh berulang. Okay. Manakala untuk drama setakat ini cikgu belum meramalkan apa-apa. Ya, untuk hari ini kita akan melihat bersama-sama melihat dua petikan pemahaman petikan cerpen yang kita ramalkan, iaitu satu Munshi dan satu lagi ialah Gerhana Manusia. Untuk Munshi ialah cerpen tingkatan 4.
Sebagaimana yang selalu cikgu ingatkan apabila cikgu mengajar, apabila kita hendak menjawab soalan cerpen, apakah langkah pertama kita? Masih ingat? Baik, langkah pertama kita sebenarnya ialah membaca soalan terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan soalannya, yang pertama, berdasarkan petikan di atas, nyatakan punca kehebatan nenek moyang menurut sejarawan. Soalan yang kedua, penulis menyatakan bahawa tanah desa halaman tidak lagi dapat menjanjikan masa depan yang lebih terurus. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan yang akan berlaku di kampung apabila anak muda berhijrah ke kota? Dan yang ketiga, jelaskan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan dan satu pengajaran lain yang daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan. Jadi, apakah pentingnya kita membaca soalan terlebih dahulu? Baik, apabila kita membaca soalan terlebih dahulu, maka kita akan menjadi lebih berfokus apabila kita membaca petikan nanti. Ya, apabila kita baca soalan dulu, kita sudah ada dalam bayangan kita, dalam minda kita. Kita sudah ada bayangan, sudah ada peringatan dalam minda kita bahawa, okey, nanti dalam petikan saya nak cari punca. Itu untuk soalan nombor satu. Soalan nombor dua, sebenarnya itu lebih kepada kebat, jadi tidak ada kaitan sangat dengan petikan, cuma dia mungkin ada isu yang ditimbulkan dalam petikan. Manakala soalan yang ketiga itu, maksudnya kita dah fokus di situ, kita nak cari pengajaran yang terdapat dalam petikan. Jadi nanti apabila kita membaca petikan, kita berfokus pada bahagian-bahagian yang sebenarnya membawa pengajaran kepada pembaca. Baik. Baiklah, sama-sama kita lihat petikan ini bersama-sama. Mungkin pelajar-pelajar ya, boleh membaca petikan sendiri dalam tempoh masa beberapa minit. Baiklah, apa kata kita membaca petikan ini bersama-sama ya, sambil-sambil kalau ada apa-apa yang kurang difahami maka bolehlah cikgu memberikan penjelasan. Setelah sekian lama, para sejarawan menemukan punca kehebatan nenek moyang bangsa peribumi di tanah ini pada abad silam adalah kerana tiga perkara. Pertama, agama anutannya yang berpaksikan akidah yang satu. Kedua, bahasa ibunda yang menjadi wacana penghubung semua rakyat pelbagai keturunan dan golongan. Ketiga, ketaatan dan kepatuhan kepada raja yang memerintah dengan adil dan saksama. Pelajar-pelajar sekalian, ingat tak tadi soalannya tanya apa? Nyatakan punca kehebatan nenek moyang menurut sejarawan. Sudah kita temukan jawapannya dalam petikan? Sangat jelas sekali, betul? Baik, tak apa kita terus membaca. Saya cuba membandingkan antara sejarah silam dengan keadaan yang berlaku pada hari ini. Saya melihat betapa jauhnya jurang yang memisahkan dua peta waktu itu, baik daripada lanskap politik, sosial, masyarakat hinggalah acuan agama yang dianut di bangsa saya. Sebelum itu, perkataan jurang, belajar faham maksud jurang? Kalau dalam bahasa Inggeris, jurang itu gap, G-A-P, gap. Gap tu, jurang tu maksudnya antara yang A dengan B, antara dua perkara apabila berlakunya perbezaan yang sangat besar, kelainan yang sangat ketara, maka kita kata jurangnya sangat jauh atau sangat besar. Ya, kalau katakan antara perkara A dengan perkara B, kedua-dua perkara itu sangat dekat, hampir sama, maka kita kata jurangnya sangat rapat. Ya, jadi apabila kita kata berlakunya jurang yang sangat besar, maksudnya mungkin yang contohnya kalau katakan jurang sosial, katakan yang kaya teramat kaya, yang miskin teramat miskin, maka berlakulah jurang yang teramat besar. Tapi apabila kita masyarakat kita menjadi semakin seimbang dan adil dari segi sosial, maka kita akan mendapati bahawa rata-ratanya masyarakat akan mendapat menikmati kehidupan yang sederhana, yang lebih kurang sama, maka jurangnya akan menjadi lebih rapat. Maksudnya tidak ada yang terlalu kaya dan tidak ada yang terlalu
miskin. Semuanya lebih kurang sama. Okay, itu maksudnya jurang. Okay. Baik. Kemudian perenggan yang kedua, setelah beberapa purnama tertangguh. Perkataan purnama ini ialah bulan. Ya, purnama ialah bulan penuh. Ya, bulan penuh, bulan purnama. Jadi apabila dikatakan setelah beberapa purnama tertangguh, maksudnya setelah beberapa bulan yang kemudian, maksudnya. Akhirnya saya merasakan sekelumit ilmu yang mengisi dada saya sudah mampu membolehkan saya berjuang sebagai warga sebuah kota besar yang agung itu. Sekelumit di sini menggambarkan apa? Sekelumit di sini menggambarkan sedikit, ya, sekelumit. Selalunya cikgu suka menggunakan perkataan sekelumit ini bersama-sama dengan perkataan harapan. Masih ada sekelumit harapan untuk kita peroleh kejayaan. Sebagai contoh. Sekelumit maksudnya sedikit. Pada pendapat murid-murid sekalian, mengapakah pengarang guna sekelumit ilmu? Kenapa pengarang tidak hendak kata sebegitu banyak ilmu, ya, banyak ilmu, ya, ataupun perkataan-perkataan yang menggambarkan banyak. Ya? Kenapa pengarang menggunakan perkataan sekelumit? Ya, tidak lain tidak bukan kita dapati biasa dalam kalangan penutur jati Melayu, dalam kalangan masyarakat Melayu, biasanya masyarakat Melayu ini merendah diri, sangat merendah diri. Ya, mereka tidak suka bersikap sombong ataupun membesar-besarkan atau mengheboh-hebohkan, ya, kebolehan diri. Jadi pengarang memilih perkataan sekelumit yang membawa maksud sedikit. Tapi walaupun sedikit ilmu, adakah itu gambaran sebenar? Ya, sedikit ilmu itu sebenarnya hanya satu perkataan yang menggambarkan perasaan merendah diri. Tidak semestinya menggambarkan sebenarnya sedikit ilmu. Okay? Baik, itu hanya menggambarkan sikap merendah diri. Okay. Sudah mampu membolehkan saya berjuang sebagai warga besar sebuah kota besar yang agung itu. Kepada bonda saya sampaikan hasrat untuk membina kehidupan yang lebih sempurna di ibu kota. Tanah desa halaman ini tidak lagi dapat menjanjikan masa depan yang lebih terurus. Saya perlukan kerjaya yang terjamin dan ekonomi yang stabil untuk merancang kehidupan masa depan saya. Kalau kita perhatikan, saya ini merupakan seorang yang pandai merancang kehidupan masa depannya. Ayat ini penting sebenarnya untuk kita menjawab soalan nanti. Ya, baik. Sama-sama kita lihat bagaimana kita menjawab soalan. Berdasarkan petikan, punca kehebatan nenek moyang menurut sejarawan ialah, ya. Jadi untuk soalan yang pertama ini sebenarnya memang, ya, murid-murid sekalian, sebenarnya kita boleh macam orang kata copy paste saja, ya. Tapi sebenarnya cikgu sarankan apabila kita copy paste, ya, apabila kita salin dan kemudian kita tulis semula, pastikan kita gunakan bahasa yang gramatis. Ya, kita tidak perlu banyak menggunakan perkataan sendiri, tapi sekurang-kurangnya kita menggunakan bahasa yang gramatis. Baik, sebagai contohnya, kita tahu jawapannya ada di sini. Jadi, cikgu akan ambil bahagian ini dan cikgu akan tulis di sini, masukkan di sini. Berdasarkan petikan, punca kehebatan nenek moyang menurut sejarawan ialah, kita tapai masukkan pertama, jadi kita terus katakan ialah agama anutannya yang berpaksikan akidah yang satu. Kemudian kita boleh sambung sebenarnya, kita koma, bahasa ibunda yang menjadi wacana penghubung semua rakyat pelbagai keturunan dan golongan, serta ketaatan dan kepatuhan kepada raja yang memerintah. Memerintah apa? Memerintah siapa? Memerintah negara dengan adil dan saksama. Adil dan saksama. Memang sepatutnya kalau di sini sepatutnya dengan adilnya dan saksama, ya.
Tapi kalau katakan murid-murid tak tulis begini, masih tak ada masalah, masih boleh dapat markah yang penuh. Okay, baik. Jadi cikgu cuba besarkan supaya lebih memudahkan murid-murid membacanya. Saya tukar kepada area, saya besarkannya. Jadi jawapannya, berdasarkan petikan, punca kehebatan nenek moyang menurut sejarawan ialah agama anutannya yang berpaksikan akidah yang satu, bahasa ibunda yang menjadi wacana penghubung semua rakyat pelbagai keturunan dan golongan, serta ketaatan dan kepatuhan kepada raja yang memerintah negara dengan adilnya dan saksama. Sekiranya pelajar-pelajar rasa tidak suka tulis dalam satu ayat, anda asingkan jawapan dalam beberapa ayat, boleh juga. Ya, memang kita tidak menghalang murid-murid untuk menggunakan cara menjawab soalan tersendiri asalkan mematuhi tata bahasa, ya, dan asalkan semua kata kunci jawapan yang diperlukan itu ada. Ya, baik. Jadi sekiranya murid-murid hendak tulis dalam beberapa ayat, murid-murid boleh mencuba asalkan mesti mematuhi tata bahasa, mesti ada subjek dan predikat. Ya, sebagai contohnya, kita boleh kata berdasarkan petikan punca kehebatan nenek moyang menurut sejarawan ialah agama anutannya yang berpaksikan akidah yang satu. Kita boleh nokta dulu. Ya. Selain itu, bahasa ibunda yang menjadi wacana penghubung semua rakyat pelbagai keturunan dan golongan juga merupakan punca kehebatan nenek moyang. Okay. Seterusnya, sejarawan juga menyatakan bahawa ketaatan dan kepatuhan kepada raja yang memerintah negara dengan adilnya dan saksama juga merupakan punca kehebatan nenek moyang. Ya. Kalau kita hendak tulis dalam 3 ayat, tidak ada masalah, silakan. Perlukah cikgu tunjukkan jawapannya di sini? Saya rasanya tidak perlu, ya, sebab cikgu sudah sebut. Jadi ikut sahajalah. Ya, baik. Kemudian untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua, soalannya bertanya, pada pendapat anda, kita lihat soalannya semula, penulis menyatakan bahawa tanah desa halaman tidak lagi dapat menjanjikan masa depan yang lebih terurus. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan yang akan berlaku di kampung apabila anak muda berhijrah ke kota? Baik, kita nak berbincang tentang kesan-kesan, iaitu efek, ya, akibatnya apabila anak muda berhijrah ke kota. Hari ini kalau kita lihat semakin banyak anak muda yang telah pun berhijrah ke kota, tidak lagi banyak anak muda di kawasan kampung. Apakah kesannya kepada kampung halaman? Ya, apakah kesannya? Jika kita lihat jawapan yang telah disediakan oleh cikgu di sini, yang telah cikgu sediakan di sini, maaf. Pada pendapat saya, antara kesan yang akan berlaku di kampung apabila anak muda berhijrah ke kota ialah sektor pertanian terjejas kerana. Ya, mengapa cikgu ada kerana di sini? Sebab dalam SPM, apabila kita menjawab soalan kebat, sangat penting kita uraikan jawapan kita. Ya. Soalan kebat memerlukan murid berfikir secara kritis, ya, dan kreatif. Ya, kita perlu memberikan jawapan kita sendiri. Dan selalunya cikgu mendapati bahawa murid-murid tidak mendapat markah penuh disebabkan jawapan untuk soalan kebat itu ditulis dengan terlalu pendek. Apabila ditulis dengan terlalu pendek, isi kita menjadi kurang bernas, ada kalanya tidak lengkap. Jadi amat sukar untuk pemeriksa memberikan markah penuh kepada jawapan calon dengan yakin. Jadi sebenarnya amat penting untuk kita memberikan jawapan yang lebih bernas dan lebih jelas dengan memberikan sedikit uraian. Kita tidak perlu memberikan uraian dalam ayat yang berasingan, memadai kita masukkan uraian dalam ayat isi kita.
patuhilah satu teknik yang selalu cikgu ingatkan, iaitu kita guna teknik SUKA. S-U-K-A. Teknik SUKA ini maksudnya apa? S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Maksudnya selepas kita masukkan ayat isi kita, kita boleh terangkan isi kita dengan supaya, untuk, kerana atau agar. Ya. Jadi di sini sebagai contohnya cikgu guna perkataan kerana. Kalau kita lihat antara kesan yang akan berlaku di kampung apabila anak muda berhijrah ke kota ialah sektor pertanian terjejas kerana apa? Kerana apa? Kerana kekurangan, minta maaf ya, besar pula. Kerana kekurangan tenaga fizikal anak muda untuk mengusahakan tapak mengusahakan tapak pertanian atau mengusahakan pertanian pun boleh ya. Kekurangan tenaga fizikal anak muda. Apabila semua anak muda sudah berhijrah ke kota, yang tinggal ialah ibu bapa yang telah pun meningkat usia mereka, bagaimanakah mereka dapat mengusahakan kerja-kerja fizikal sebegitu? Ya, jadi sudah tentu sektor pertanian akan terjejas. Jadi kita perlu masukkan penjelasan di sini. Ya, barulah lengkap jawapan kita. Selain itu, kehidupan semakin banyak warga tua akan terabai kerana apa? Apabila semua anak muda berhijrah ke bandar, kasihan, ya, kita berasa kasihan kepada warga tua yang hidup mereka semakin terabai kerana kebajikan, ya, kerana kebajikan mereka tidak dapat dijaga oleh yang berjauh. Ya. Kebajikan mereka tidak dapat dijaga oleh anak-anak yang berjauhan. Ya, katakan anaknya berada di Kuala Lumpur, ibu bapa berada di Terengganu, ya, sudah tentu amat sukar untuk anak-anak yang sedang bekerja di Kuala Lumpur itu balik ke kampung sekiranya berlakunya kecemasan. Okay. Baik, satu lagi kesannya ialah apa? Kerana ketiadaan tenaga generasi muda untuk membangunkannya. Okay. So sekarang kita sudah masukkan penjelasan untuk isi yang ketiga ini. Cikgu pula sengaja tinggalkan isi dan cikgu hanya memberikan uraian. Ketiadaan tenaga generasi muda untuk membangunkannya lebih kurang sama macam pertanian, tapi kali ini kita berikan isi yang lain. Kita tidak hendak fokus pada pertanian lagi. Okay. Satu lagi kesan ialah apa? Pembangunan, ya. Pembangunan, ya, pembangunan fizikal luar bandar, terus pembangunan fizikal luar bandar terus terbantu kerana ketiadaan tenaga generasi muda untuk membangunkan. Ya, pembangunan fizikal luar bandar terus terbantu. Ya, iaitu tidak berlakunya pembandaran. Baik. Maksudnya kampung kekal sebagai kampung saja, tidak dapat dibangunkan sebagai bandar ataupun sebagai satu kawasan yang kondusif, moden untuk masyarakat
luar bandar berkenaan. Jadi dengan memasukkan sebab, barulah jawapan kita lengkap. Ya, baik. Baiklah. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Soalan ketiga ini cikgu kata jawapan calon ini mendapat kosong markah. Betulkan jawapannya berikut ini? Baik, kita lihat jawapannya. Mengapakah jawapannya kosong? Pengajaran yang terdapat dalam petikan ini ialah patuh pada ajaran agama. Contohnya, nenek moyang menjadi hebat kerana berpegang pada agama yang berpaksikan akidah yang satu. Pengajaran dalam bahagian lain cerpen ialah mematuhi nasihat ibu bapa. Contohnya, Mel akur pada nasihat ibunya untuk tidak berhijrah ke kota selagi belum ada ilmu yang cukup di dada. Mengapakah jawapan calon ini kosong? Mari kita lihat satu demi satu. Sebelum ini, cikgu buat copy paste di sini dan kemudian kita membetulkannya bersama-sama. Terlebih dahulu, apabila kita menjawab soalan jenis pengajaran, kita wajib menggunakan kata kunci seperti kita mestilah, kita haruslah. Kalau tidak ada kita mestilah, kita haruslah, maka itu bukan pengajaran. Jadi di sini, pengajaran yang terdapat dalam petikan ini ialah, saya cikgu masukkan ya, kita mestilah patuh pada ajaran agama. Jadi cikgu highlightkan bahagian ini, kita mestilah patuh pada ajaran agama, tetapi pelajar-pelajar sekalian, tidak cukup lagi ya, kita mesti ada sedikit huraian untuk pengajaran. Pengajaran tanpa huraian tidak lengkap. Jadi kita mesti tulis supaya. Ya, ikut teknik suka yang telah dikatakan oleh cikgu sebentar tadi. Ya, kita mestilah patuh pada ajaran agama supaya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita, ya, supaya kehidupan kita dapat supaya kehidupan kita dapat ataupun lebih baik lagi supaya kita lah, ya, supaya kita tidak tersilap langkah. Macam ni lebih bagus ya, supaya kita tidak tersilap langkah. Ya. Contohnya, nenek moyang menjadi hebat kerana berpegang pada agama yang berpaksikan akidah yang satu. Jadi kita perlu ada supaya. Ya, kita perlu ada penjelasannya. Okey? Baik. Pengajaran dalam bahagian lain cerpen ialah mematuhi nasihat ibu bapa. Salah apa? Sekali lagi kita mesti masukkan kita mestilah, kita haruslah. Kita haruslah. Contohnya, kita haruslah mematuhi nasihat ibu bapa. Penjelasannya. Kerana, kita kata, kerana nasihat ibu bapa itu memastikan kita dapat merealisasikan hasrat kita dengan baiknya. Ya, ini cuma contoh saja ya, tidak semestinya ikut jawapan cikgu. Cikgu cuma memberikan satu contoh. Kerana nasihat ibu bapa itu memastikan kita dapat merealisasikan hasrat kita dengan baiknya. Okay. Contohnya, Mel akur pada nasihat ibunya untuk tidak berhijrah ke kota selagi belum ada ilmu yang cukup di dada.
Dengan jawapan macam ini, barulah jawapan kita lengkap. Baik, cikgu beri masa beberapa saat untuk murid-murid sekalian meneliti jawapan ini semua. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan peringatan di sini. Semasa menjawab soalan unsur sastra tentang pengajaran, frasa apa dan apa wajib ditulis? Jawapannya, frasa kita mestilah dan apa? Uraian, ya, supaya, kerana, untuk, ya, agar, wajib ditulis. Jadi ini ialah satu tips kepada murid-murid sekalian yang akan menduduki peperiksaan SPM, ya, ataupun peperiksaan sekolah, ya, supaya boleh mendapat markah yang penuh untuk bahagian ini. Bolehkah kita teruskan dengan petikan yang seterusnya? Baik, kita lihat petikan yang seterusnya. Petikan yang seterusnya ini ialah Gerhana Manusia, cerpen tingkatan 5. Ya. Apabila cikgu membaca cerpen Gerhana Manusia ini, sebenarnya cikgu teringat akan situasi yang berlaku di hospital sekarang. Sesungguhnya kita patut rasa bersyukur berada di rumah, sedangkan anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang sedang berjerit-perit, ya, bersusah payah bekerja di hospital untuk memerangi wabak COVID-19 ini. Kalau menurut laporan dari luar negara, di Malaysia saya tak pasti lagi, tetapi kalau di luar negara, apabila bilangan pesakit COVID-19 ini terlalu banyak sehingga tidak dapat ditangani oleh pegawai-pegawai perubatan di sana, mereka terpaksa pilih. Mereka terpaksa pilih pesakit mana yang patut diberi peluang untuk terus hidup. Pesakit mana yang boleh dicabut ventilatornya. Pesakit mana yang boleh dikatakan boleh dibiarkan mati begitu saja, ya, sebab mereka sudah dalam keadaan kritikal. Kemudahan tidak cukup, peralatan tidak cukup, sedangkan bilangan pesakit itu semakin banyak sehingga membanjiri hospital. Jadi dalam keadaan yang terdesak sebegini, doktor-doktor, jururawat-jururawat terpaksa membuat pilihan yang amat sukar. Mereka terpaksa membuat pilihan yang amat sukar untuk pilih siapa yang layak, siapa yang harus diberi peluang untuk terus hidup dan siapa yang terpaksa dibiarkan. Begitu saja, itulah situasi yang begitu sedih yang sebenarnya sedang berlaku di hospital sekarang. Dan situasi ini sudah tentu lebih kurang sama seperti apa yang berlaku dalam cerpen Gerhana Manusia ini. Okay. Sekiranya murid-murid belum membaca cerpen ini, bacalah dulu, ya, bacalah dulu, rujuklah nota yang telah cikgu kongsikan kepada murid-murid sekalian beberapa hari yang lalu, nota Komsas, ya, sebelum menjawab. Ya. Kita baca soalannya dulu. Yang pertama, mengapakah aku menitiskan air mata? Ya, jadi nanti kita perlu cari jawapan daripada petikan, sebab aku ni
menitiskan air matanya. Okay. Biasanya soalan yang pertama ini jawapannya memang ada dalam petikan. Cuma kadang-kala jawapannya terus terang, macam contoh petikan cerpen Munshi tadi. Tetapi kalau untuk petikan ini, cikgu cipta soalan ini walaupun jawapan ada, tetapi dia tidak begitu terus terang. Ya, jadi di sini ada sedikit aras kesukarannya di situ. Ya. Kemudian soalan kedua, tabung darah di sesebuah hospital sering mengalami masalah kekurangan darah. Pada pendapat anda, mengapakah keadaan ini berlaku? Maka kita perlu tanya diri kita, ya, berfikir dahulu sebelum kita menjawab soalan ini, sebab soalan ini adalah soalan kebat. Dan soalan ketiga, jelaskan satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas dan satu persoalan lain daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan ini. Baiklah, kita membaca petikan ini bersama-sama. Cikgu beri murid-murid masa beberapa minit. Ya. Kali ini cikgu tidak baca petikan ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar, tapi saya hendak pelajar-pelajar sendiri membaca petikan ini. Dan kemudian kita menjawab soalan bersama-sama. Baiklah. Saya yakin pelajar-pelajar sudah pun membaca petikan ini. Baik, jadi kalau kita perhatikan, kita dapati aku berasa sedih. Bagaimanakah yang menunjukkan aku ini menitiskan air matanya? Bahagian sini. Titis air mataku gugur di hujung jari soleha. Jadi, mengapakah aku menitiskan air matanya? Okay. Kalau kita perhatikan, sebab utama dia menitiskan air mata ini ialah dia berasa amat sedih, dia berasa simpati, dia berasa kehidupan manusia ini tidak pernah adil, ya, yang memerlukan darah tidak diberikan. Yang memerlukan darah tidak diberikan. Yang tidak mahu menerima darah, tapi pakar-pakar itu apa? Pakar-pakar itu paksa, ya, untuk memberikan darah kepada pesakit yang sebenarnya tidak pun boleh menerima darah. Dia tidak boleh menerima darah kerana badannya menolak, badannya reject darah yang hendak dimasukkan ke dalam badannya itu, tetapi doktor tetap hendak memberikan darah kepada pesakit berkenaan, itu Tuan Besar Musa, semata-mata kerana beliau merupakan korporat, teknokrat, banyak menyumbangkan dana, banyak seorang dermawan yang prihatin, tetapi disebabkan oleh pemikiran sedemikian, nasib pesakit-pesakit lain semuanya telah dikesampingkan. Baik, jadi bagaimanakah kita menjawab soalan yang pertama ini?
Cuba lihat jawapan dalam bentuk point yang akan cikgu kongsikan, ya. Aku menitiskan air mata kerana sedih melihat nasib pesakit-pesakit kritikal yang sangat memerlukan darah tidak diberi darah. Kalau seseorang itu menitiskan air mata, sudah tentu dia sedih. Ya, walaupun perkataan sedih itu tidak dinyatakan dalam petikan, tetapi kita boleh masukkannya. Dan kemudian kita kata melihat nasib pesakit-pesakit kritikal, kita tidak perlu nyatakan seorang demi seorang. Itu yang saya katakan, jawapan ada dalam petikan, tetapi kita tidak copy-paste. Kita perlu memproses jawapannya terlebih dahulu. Ya, dalam petikan dinyatakan pesakit yang bernama Soleha, pesakit yang bernama siapa lagi? Pesakit yang bernama Al-Hafiz, ya, bayi buangan, gadis malang dibelasah hingga tinggal nyawa-nyawa ikan. Semua ini ialah pesakit kritikal. Jadi dia sedih melihat pesakit kritikal. Pesakit kritikal ini sangat memerlukan darah, tetapi tidak diberi darah. Sebaliknya, bekalan darah yang ada semuanya diberikan kepada Tuan Besar Musa, walaupun badannya tidak boleh menerima darah. Jadi, kalau kita dapati jawapan, biasanya boleh copy-paste saja. Tapi kalau untuk petikan ini, kita perlu memprosesnya terlebih dahulu. Baik? Jadi, cikgu sudah mengongsikan jawapannya sebegini. Selepas ini, cikgu hendak murid-murid sekalian tulis jawapannya semula dalam ayat yang lengkap. Ya, ayatnya dah lengkap pun sebenarnya. Ya, hanya perlu ditulis semula dengan kemasnya. Baiklah, kalau kita lihat soalan yang kedua, tabung darah di sesebuah hospital sering mengalami masalah kekurangan darah. Pada pendapat anda, mengapakah keadaan ini berlaku? Kalau tabung darah di hospital tidak ada darah, apakah sebabnya keadaan ini boleh berlaku? Ya, baik. Jadi di sini cikgu ada senaraikan beberapa. Kesedaran sivik masyarakat untuk mendermakan darah sebagai tanggungjawab sosial masih amat rendah. Kesedaran sivik masyarakat untuk mendermakan darah sebagai tanggungjawab sosial masih amat rendah. Itu ialah sebabnya. Yang kedua, masyarakat zaman moden ini semakin mementingkan diri sendiri. Penyebaran maklumat tentang kempen derma darah melalui media massa masih tidak meluas. Masyarakat tidak sedar akan manfaat derma darah kepada kesihatan sendiri. Dan pihak hospital masih belum cukup giat menjalankan promosi tentang kempen derma darah. Jadi ini antara sebab keadaan tabung darah di hospital masih tidak cukup. Kalau murid-murid sekalian memperhatikan jawapan yang cikgu berikan, jawapan yang cikgu berikan ini semuanya bukan dalam bentuk perkataan atau frasa-frasa yang ringkas-ringkas. Ya, jadi jawapannya sudah jelas, maka kita tidak perlu lagi memasukkan apa-apa huraian yang panjang lebar. Melainkan kalau jawapan kita amat ringkas, sebagai contohnya, masyarakat tidak sedar, maka itu tidak lengkap. Kesedaran sivik masyarakat rendah, itu belum cukup jelas. Tapi disebabkan cikgu ada masukkan
bahagian ini untuk mendermakan darah sebagai tanggungjawab sosial, maka itu sudah termasuk dalam huraian. Okey. Kalau kita kata masyarakat mementingkan diri sendiri, ya, mungkin ini kalau kita nak tambah, kita boleh tambah. Tetapi sebenarnya masyarakat zaman moden ini semakin mementingkan diri sendiri kerana mereka bersikap individualistik. Oh, boleh. Kita boleh tambah lagi macam ini. Betul? Penyebaran maklumat tentang kempen derma darah tidak meluas. Tapi cikgu sudah kata dengan jelasnya melalui media massa masih tidak meluas. Okey? Kalau murid-murid masih nak sambung sehingga menyebabkan masyarakat tidak memperoleh maklumat yang diperlukan. Masyarakat tidak sedar akan manfaat derma darah kepada kesihatan sendiri dan dengan itu tidak proaktif dalam usaha menderma darah pun boleh juga dimasukkan sebagai huraian. Ya, tetapi sebenarnya selagi jawapan kita sudah lengkap, sudah jelas, maka jawapan kita boleh dapat markah yang penuh. Seterusnya untuk soalan-persoalan, untuk soalan ketiga iaitu persoalan dalam petikan. Kalau kita perhatikan dalam petikan sebenarnya ada berbagai-bagai persoalan yang telah pun cikgu senaraikan. Yang pertama, masalah kekurangan bekalan darah di dalam bank darah hospital. Bilakah kita tahu ada masalah ini? Apabila Dr. Murni menyampaikan berita kepada Dr. Juwaidi bahawa bank darah hospital sudah kontang. Jadi, kita tahu itu ialah salah satu persoalan yang hendak ditimbulkan ataupun dibangkitkan oleh pengarang kepada pembaca. Ingat persoalan, maksudnya message. Persoalan ini tak sama seperti pengajaran walaupun berkaitan. Pengajaran kita mesti tulis, kita mestilah. Tapi dalam persoalan, kita tak perlu nyatakan kita mestilah, tapi persoalan merupakan message yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Ya, jadi di sini message yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca kita di sini ialah berlakunya kekurangan bekalan darah di dalam bank darah hospital. Dan kita masukkan contohnya. Okey. Baik, kemudian yang kedua, kepentingan integriti dalam pelaksanaan tugas. Mengapa cikgu kata begitu? Contoh, pakar perubatan di hospital tempat aku bekerja kurang berintegriti. Kerana apa? Lebih mengutamakan golongan yang berada sehingga menyebabkan pesakit kritikal lain menderita. Jadi apabila kita menganalisis ataupun kita memproses peristiwa ini, kita dapati mereka ini tidak berintegriti. Maksudnya, persoalan atau message kepada kita ialah kepentingan integriti. Betapa pentingnya integriti perlu diutamakan dalam pelaksanaan tugas kita. Baik. Kemudian seterusnya kita ada juga peristiwa pesakit kritikal di wad unit rawat terapi dinafikan hak mereka untuk menerima darah kerana didiskriminasikan oleh doktor-doktor yang lebih mengutamakan pesakit yang berkepentingan. Ini ada kaitan dengan integriti tadi sebenarnya, tapi kali ini kita tulis dalam bentuk diskriminasi terhadap golongan yang dianggap tidak berkepentingan ataupun hak golongan yang tiada kepentingan dinafikan. Itu juga merupakan satu persoalan penting yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada kita sebagai pembaca. Maksudnya berlaku. Ya, pengarang hendak memberitahu kita berlaku keadaan seperti ini dalam masyarakat kita pada hari ini. Kemudian seterusnya, kalau kita lihat lagi peristiwanya, Tuan Besar Musa
diselamatkan dengan sedaya upaya oleh Dr. Juaidi dan pasukannya sehingga mengabaikan pesakit kritikal lain semata-mata kerana beliau ahli korporat dan teknokrat yang banyak memberikan sumbangan kepada pihak hospital. Ya, maksudnya apa? Apakah persoalan di sini? Apakah persoalan kepada kita di sini? Persoalan kepada kita di sini ialah pangkat dan kekayaan menjadi pujaan masyarakat umum. Itu ialah mesej yang hendak disampaikan kepada kita bahawa masyarakat kita memang lebih memandang tinggi golongan yang ada pangkat dan golongan yang kaya. Itu ialah persoalan penting kepada kita. Satu lagi, belas kasihan terhadap golongan yang kurang bernasib baik. Contohnya, aku berasa amat bersimpati terhadap pesakit kritikal seperti Soleha sehingga menitiskan air mata. Mengapa dia menitiskan air mata? Dia sedih. Dia berasa simpati. Boleh, murid-murid sekalian? Jadi selepas ini, cikgu hendak murid-murid tulis jawapan bahagian ini semula dalam ayat yang lengkap. Untuk bahagian persoalan, cukup setakat persoalan dalam petikan ini ialah masalah kekurangan bekalan darah di dalam bank darah hospital. Sebagai contohnya, begini. Okey? Baik. Soalan hanya minta satu persoalan, jadi mana-mana satu yang disenaraikan di sini boleh diambil sebagai jawapan. Mungkin ada murid yang tertanya-tanya mengapakah isi di sini berlainan dengan apa yang ada dalam nota Komsas. Ya, perlu diingatkan, perlu saya ingatkan di sini bahawa nota Komsas itu ialah nota secara umum. Ya, nota secara umum. Nota Komsas yang murid-murid dapat dalam buku-buku rujukan ya, di luar sana itu juga biasanya belum cukup lengkap. Ya. Dan tidak bererti apabila kita jawab soalan, kita hanya hafal apa yang ada dalam buku, hafal apa yang ada dalam nota, dan dalam peperiksaan kita pun tulis apa yang telah kita hafalkan itu. Tidak, itu bukan prosesnya. Proses yang betul, cara yang betul ialah kita mesti menganalisis peristiwa yang diberikan dalam petikan itu. Daripada setiap peristiwa dalam petikan itu, kita tanya, apakah persoalan, apakah mesej kepada kita? Kita tulis mesej itu semula dalam bahasa kita sendiri, maka itu menjadi persoalan. Ya, kita tidak perlu terlalu rigid dalam hal ini, iaitu mesti ikut apa yang ada dalam nota sahaja. Ya. Dan itulah kemahiran bahasa yang perlu dibina dan perlu ada pada murid-murid sekalian. Baik, kemudian seterusnya, kalau kita lihat persoalan lain dalam cerpen. Saya masukkan beberapa di sini. Kebertanggungjawaban dalam tugas yang diamanahkan. Aku dengan penuh tanggungjawab memasukkan gelafundin ke dalam saluran darah Soleha untuk menyelamatkannya. Jadi itu menunjukkan sikap tanggungjawab menjalankan tugas yang diamanahkan. Kemudian peristiwa lagi, aku dan Dr. Moni menderma darah di bank darah hospital itu bagi menampung keperluan bekalan darah yang tidak mencukupi untuk kegunaan pesakit. Apakah persoalan di sini? Kesediaan untuk menyelamatkan nyawa insan yang berkeperluan. Ataupun sikap murah hati pegawai-pegawai perubatan ya, yang menunjukkan teladan dengan mendermakan darah. Itu pun boleh. Dr. Moni meletakkan jawatannya di hospital itu kerana hospital itu telah mengetepikan nilai kemanusiaan setiap terhadap pesakit. Jadi, kesedaran tentang pentingnya kemanusiaan diutamakan sebagai prinsip hidup pun boleh dijadikan sebagai persoalan. Dan akhir sekali, satu lagi, aku amat menyayangi pesakitnya dan berusaha untuk memberikan khidmat rawatan yang terbaik kepada mereka, menggambarkan persoalan kasih sayang sesama insan. Baik murid-murid sekalian,
Untuk latihan-latihan yang lain, iaitu latihan tata bahasa dan peribahasa dan seterusnya, cikgu akan sambung dalam sesi yang akan datang. Maka untuk hari ini, untuk minggu ini, cikgu berharap murid-murid sekalian dapat menguasai teknik bagaimana menjawab soalan pemahaman cerpen dengan baiknya. Selepas ini, jangan hanya menonton video ini saja, tetapi tulis jawapan itu semula. Apabila kita praktis, apabila kita mengamalkannya, cara penulisan jawapan itu sendiri, barulah kita akan menimba ilmu dan pengalaman serta membina kemahiran yang diperlukan untuk menjawab soalan dalam peperiksaan. Okay. Bahagian-bahagian lain yang juga ada dalam latihan iaitu bahagian membina ayat perintah dan juga peribahasa. Cikgu hendak murid-murid mencuba semua soalan di sana dahulu sebelum kita berbincang tentang jawapannya dalam perjumpaan yang akan datang selepas ini. Ya, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih. Baiklah, kita akan jumpa lagi dalam sesi yang akan datang.